Semantik inkuisitif mula diperkenalkan oleh Gerion Journendyk dan Martin Stokov. Menurut Lyon 1977, semantik inkuisitif menumpukan kepada soalan-soalan yang lebih mendalam tentang asal-usul, variasi dan perubahan makna. Manakala Set 2003 menyatakan bahawa semantik merupakan kajian makna yang melibatkan pelbagai pendekatan termasuklah aspek kognitif dan pragmatik. Sementara semantik inkuisitif pula menumpukan kepada makna tersirat, implikator serta interaksi makna dalam konteks sosial dan budaya. Selain itu, bagi simpulan bahasa pula, menurut Omar S. 1984, simpulan bahasa ialah ungkapan atau frasa yang tidak mudah atau sukar difahami secara langsung tetapi membawa makna tersirat atau implisit berdasarkan konteks budaya masyarakat Melayu. Manakala Karim N.S. 1996 menyatakan bahawa simpulan bahasa adalah merupakan suatu ungkapan tetap yang menggunakan unsur kiasan untuk menyampaikan makna sesuatu perkara. Soalan kajian yang pertama adalah imej perlambangan tangan dalam simpulan bahasa Melayu analisis semantik inkuisitif. Tujuan analisis ini adalah untuk merumuskan bahawa wujud pelbagai imej perlambangan bagi anggota badan iaitu tangan, dan yang kedua adalah pemilihan leksikal mempunyai makna yang mendalam bagi mewujudkan perkaitan leksikal dengan maksud tersirat bagi peribahasa bagi simpulan bahasa tersebut. Tajuk yang kedua adalah aspek kognitif dalam pembentukan simpulan bahasa kata makan. Objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanan ilmu semantik kognitif dalam meneliti, untuk menguraikan keindahan penciptaan simpulan bahasa dan juga untuk menguraikan keindahan penciptaan simpulan bahasa sebagai medan pengajaran yang ringkas. Dan kesulitan kajian yang ketiga adalah analisis semantik inkuisitif simbol bunga dalam pantun Melayu. Tujuannya adalah untuk menganalisis jenis bunga yang dominan yang terdapat dalam pantun, dan yang kedua adalah untuk mencuba melihat kolerasi hubungan yang bersifat sejajar antara simbol atau makna dalam pantun. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh pada sumber internet. Pendekatan ini dipilih kerana ia membolehkan pekaji memahami pendekatan semantik inkuisitif secara lebih mendalam berdasarkan maklumat yang tersedia di dalam talian. Sumber data utama kajian ini diperoleh daripada pelbagai bahan yang tersedia di internet, seperti jurnal-jurnal yang berkaitan tentang tajuk tugasan ini. Selain itu, pengaji turut mencari pelbagai simpulan bahasa yang mengandungi pelbagai unsur tersirat dan tersurat. Pada bahagian ini, pengaji akan menyenaraikan dan menganalisis 6 datang simpulan bahasa yang berkaitan dengan anggota badan manusia dengan pendekatan semantik inkuisitif. Terdapat 3 peringkat analisis iaitu semantik strip, semantik personal dan semantik inkuisitif. Simpulan bahasa yang pertama ialah berkaki ayam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, berkaki ayam bermaksud seseorang yang tidak memakai kasut atau seleba. Analisis tahap pertama itu semantik strip. Berkaki ayam bermaksud keadaan fizikal seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Seterusnya analisis tahap kedua, semantik personal pula. Berkaki didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai kaki, manakala ayam pula merupakan sejenis binatang yang bentuk seakan burung tetapi tidak dapat terbang dan biasanya dipelihara. Sebagai contoh ayat, kanak-kanak itu berkaki ayam di dalam rumah tanpa rasa takut walaupun tanah yang dilaluinya kasar dan berbatu. Ungkapan simpulan bahasa ini tidak mempunyai antecedent yang jelas untuk merujuk makna sebenar bagi kiasan ini, tetapi menurut RRS, kiasan ini dapat difahami dengan meneliti konteks yang digunakan sebagai premis tambahan. Analisis tahap ketiga, semantik inkuisitif, menjelaskan makna tersirat simpulan bahasa sehingga menyentuh akal budi penutur. Secara umum, simpulan bahasa ini merujuk kepada seseorang yang tidak memakai kasut, dan situasi ini biasanya dilihat dalam kalangan kanak-kanak di kampung. Konteks sosial dan ekonomi negara membawa maksud yang mendalam tentang ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud dalam masyarakat. Ianya menjadi satu gambaran nyata kehidupan golongan yang kurang bernasib baik dalam aspek ekonomi. Ungkapan ini mencerminkan situasi di mana kekurangan harian seperti tidak mampu untuk membeli kasut yang menjadi simbol kesusahan hidup yang dihadapi oleh sebahagian rakyat Malaysia. Saya akan menerangkan tentang simpulan bahasa keras kepala mengikut tahap-tahap, iaitu tahap pertama, semantik strip. Keras kepala merujuk kepada tidak mahu mengalah atau menurut, degil atau tegar. Manakala bagi tahap 2, semantik resonan, keras merujuk kepada kuat dan padu serta tidak mudah pecah, patah, bengkok dan berubah bentuknya, tidak lembut. Manakala kepala pula merujuk kepada bahagian tubuh manusia atau binatang daripada leher ke atas atau ke hadapan. Contoh bagi rangka rujuk silang RRS, contoh ayat adalah sikap keras kepala Amir yang enggan menerima pendapat rakan sekerja sering menyebabkan projek mereka lambat disiapkan. Menurut konteks di atas, jadi anteseden yang jelas dan ayat enggan menerima pendapat rakan sekerja merupakan premis tambahan dalam konteks ayat tersebut, dan premis tambahan tersebut mengukuhkan simpulan bahasa keras kepala yang bererti degil.
Tahap ketiga adalah tahap semantik inkuisitif. Perkataan kepala menggambarkan sesuatu yang bersifat terbuka, mampu berfikir dan boleh menerima pendapat, manakala perkataan keras pula mempunyai sifat dan struktur yang tidak lembik, tidak mudah pecah, patah, meresap dan berubah bentuk. Maka dalam konteks kumpulan bahasa tersebut, ia disifatkan dengan nasihat yang diajukan, disarankan dan disampaikan tidak dapat dipakai, diterima baik dan meresap dalam kepala manusia dan tidak mahu menerima secara baik kerana memiliki kepala yang keras yang merujuk kepada degil. Sifat keras tersebut menyebabkan seseorang sukar atau tidak mudah untuk menerima nasihat dengan baik. Bagi simpulan bahasa yang terakhir ialah mata duitan. Bagi tahap pertama iaitu semantik script, mata duitan bermaksud orang yang mementingkan wang dan tamak akan wang. Bagi yang kedua iaitu semantik resonance, mata bermaksud alat pencendera pada muka manusia atau binatang yang digunakan untuk melihat, dan juga wang adalah wang ringgit yang diterima umum sebagai alat perantaraan pertukaran. Contoh analisis rangka rujuk silang RRS. Contoh ayatnya adalah jangan jadi mata duitan kerana kekayaan sahaja tidak dapat menjamin bahagia. Antecedent tidak kukuh untuk menyatakan bahawa mata duitan bermaksud tamak akan duit. Yang ketiga adalah analisis tahap ketiga iaitu semantik inkuisitif. Mata untuk menggambarkan cara seseorang melihat ataupun menilai dunia. Duit pula iaitu wang ataupun kekayaan material yang menjadi simbol bagi nilai kebenaran dalam kehidupan. Mata duitan bermaksud menggambarkan sikap ataupun sifat seseorang yang sangat materialistik. Sekian, terima kasih. Simpulan bahasa jari malang. Analisis tahap 1, semantik script. Menurut artikel maksud peribahasa, simpulan bahasa jari malang bermaksud jari hantu atau jari tengah. Analisis tahap 2, semantik resonance. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan jari bermaksud hujung tangan atau kaki yang berruas dan jari juga merujuk kepada sukatan panjang iaitu lebar yang besarnya seluas atau sepanjang jari. Manakala perkataan malang bermaksud tidak bernasib baik, ditimpa kecelakaan dan sebagainya. Pada peringkat ini, makna yang dicapai masih bersifat pembukaan dan belum berkembang ke tahap yang lebih konkret. Oleh itu, penggunaan rajah rujuk silang dan teori relevance diperlukan. Contoh ayat, nasibnya ibarat jari malang, setiap usaha yang dilakukan tidak pernah membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Antecedent kedua dalam rajah rujuk silang di atas, frasa tidak pernah membuahkan hasil seperti yang diharapkan, memberi maksud kepada simpulan bahasa. Tetapi, antecedent kedua masih belum cukup atau kuat untuk menerangkan makna kepada simpulan bahasa tersebut. Premis tambahan iaitu setiap usaha yang dilakukan menguatkan lagi makna simpulan bahasa yang cuba disampaikan dalam ayat tersebut. Analisis tahap ketiga, semantik inkuisitif. Menurut artikel Very Well Health, your fingers are vital for completing everyday tasks. When any part of your hand is not working properly, daily activities like bathing, cooking, doing your job and caring for children become harder. Ini menunjukkan jari memainkan peranan yang amat signifikan atau penting dalam kehidupan seharian dan jika jari tidak memainkan fungsinya dengan baik, ia akan menyebabkan kesukaran dalam melakukan aktiviti harian. Jari turut berperanan besar dalam pengaplikasian darian sentuhan. Makna tersurat bagi perkataan malang ialah letaknya melintang iaitu mengalang dan nasib yang tidak baik kerana ditimpa kecelakaan. Ini menunjukkan malang merupakan perkataan yang berunsur negatif kerana boleh mendatangkan perkara yang tidak baik. Malang dalam bahasa Inggeris bermaksud unfortunate. Menurut artikel vocabulary, something unfortunate is something that you wish had not happened, like that unfortunate incident that you got suspended from school. Apabila kedua perkataan digabungkan boleh membawa maksud pergerakan sentuhan individu yang bernasib malang akan mendatangkan kecelakaan. Jari malang dari segi makna tersurat membawa erti jari yang sering mengalami nasib malang atau kecelakaan. Simpulan bahasa seterusnya ialah bibir manis. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, simpulan bahasa bibir manis merujuk cakap manis biasanya digunakan oleh seseorang yang suka bercakap dengan kata-kata yang indah atau memuji tetapi biasanya tidak ikhlas. Simpulan bahasa ini sering digunakan oleh seseorang untuk mengambil hati atau memanipulasi orang lain. Bibir manis juga bermaksud kata-kata manis atau buah bibir. Analisis tahap 1, semantik skrip bagi simpulan bahasa bibir manis dalam Kamus Dewan bahasa keempat bermaksud kata-kata manis atau buah bibir. Penggunaan simpulan bahasa ini mengikut situasi pengguna sama ada sebagai bahan pujian ataupun sebagai sindiran dengan tujuan tertentu dalam kelompok sosial. Seterusnya tahap kedua iaitu semantik onas. Pada tahap ini simpulan bahasa bibir manis biasanya digunakan oleh seseorang yang suka bercakap dengan kata-kata yang indah atau memuji tetapi biasanya tidak ikhlas. Simpulan bahasa ini sering digunakan oleh seseorang untuk mengambil hati atau memanipulasi orang lain. Dalam proses kognitif, bibir bermaksud salah satu daripada dua bahagian luar pinggir mulut, manakala perkataan manis membawa maksud terasa seperti gula atau madu atau sesuatu yang sangat menarik seperti muka, percakapan, senyuman dan lain-lain. Dalam analisis rangka rujuk silang pula, simpulan
alasan dapat diketahui pengguna ketika situasi berikut iaitu contoh ayat, jangan percaya dengan Aida kerana dia terkenal dengan bibir manis. Apa yang dikatakannya berbeza dengan tindakannya. Berdasarkan ayat tersebut, bibir manis menggambarkan seseorang yang pandai berkata-kata untuk mengambil hati ataupun memanipulasi seseorang. Makna tersirat bagi simpulan bahasa tersebut menunjukkan bahawa konsep penutur yang memahami bahawa ada perbezaan antara penampilan luaran dan niat sebenar. Hal ini dapat diketahui berdasarkan premis tambahan iaitu bagi ayat. Apa yang dikatakannya berbeza dengan tindakannya yang bukan lagi konteks simpulan bahasa bibir manis. Yang terakhir ialah tahap 3 iaitu semantik inkuisitif. Penggunaan simpulan bahasa dengan imej bibir dan manis dapat menjawab persoalan sebab penggunaan berdasarkan semantik inkuisitif. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan simpulan bahasa sebagai ungkapan terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan-perkataan yang membentuknya seperti kaki, ayam dan lain-lain. Simpulan bahasa bibir manis mencerminkan pandangan budaya mengenai cara berkomunikasi. Situasi penggunaan simpulan ini berlaku apabila seseorang menggunakan kata-kata manis tetapi membawa pandangan berbeza, sama ada sebagai pujian ataupun sindiran terhadap seseorang dalam hubungan sosial. Simpulan bahasa seterusnya ialah hidung tinggi. Dapat dilihat melalui analisis tahap 1 iaitu semantik script. Hidung tinggi memberikan maksud kepada seseorang yang mempunyai hidung yang tinggi atau lebih dikenali sebagai hidung mancung dan juga diartikan bongkak atau sombong atau seseorang yang mempunyai sifat sombong dan megah. Pada analisis tahap kedua, semantik resonans pula dapat diartikan sebagai bahagian tubuh badan yang berperanan untuk mencium dan menyedut udara. Dengan kata lain, yang mudah difahami iaitu hidung ialah bahagian tubuh badan yang digunakan untuk bernafas siang dan malam, manakala perkataan tinggi pula merujuk kepada besar, jaraknya di bahagian contohnya tapak dan jauh ke atas iaitu di atas yang juga merupakan lawan yang rendah. Menurut makna dari segi pelbagai perspektif, dapat dijelaskan bahawa tinggi juga dapat disimpulkan bergantung dengan konteks penggunaannya seperti salah satu contohnya makna dari segi fizikal iaitu merujuk kepada ukuran ketinggian suatu benda atau tempat tersebut. Walau bagaimanapun, maknanya akan berbeza lagi apabila dilihat dari segi makna kiasan atau metafora iaitu maksudnya melambangkan kepada derajat, status atau kedudukan yang hebat. Contoh ayat, kalau kita bersikap hidung tinggi, kita tidak disenangi oleh kawan-kawan. Dalam konteks ayat tersebut, simpulan bahasa hidung tinggi dapat dipahami di mana contoh ayat tersebut menerima bantuan ayat yang lebih dikenali sebagai premis tambahan. Dengan ayat, kita tidak disenangi oleh kawan-kawan merupakan ayat premis tambahan dalam ayat tertentu serta membantu dalam mengukuhkan lagi makna bagi ayat tertentu supaya dapat meningkatkan lagi pemahaman mengenai simpulan bahasa hidung tinggi. Jelaslah bahawa konteks ayat tersebut menjelaskan tentang sikap seseorang yang sombong. Simpulan bahasa seterusnya ialah hidung tinggi. Dapat dilihat melalui analisis tahap 1 iaitu semantik script. Hidung tinggi memberikan maksud kepada seseorang yang mempunyai hidung yang tinggi atau lebih dikenali sebagai hidung mancung dan juga diartikan bongkak atau sombong atau seseorang yang mempunyai sifat sombong dan megah. Pada analisis tahap kedua, semantik resonans pula dapat diartikan sebagai bahagian tubuh badan yang berperanan. Analisis tahap terakhir bagi simpulan bahasa hidung tinggi iaitu semantik inkuisitif. Pada tahap ketiga ini, simpulan bahasa hidung tinggi juga mempunyai makna tersirat seperti simpulan bahasa ini membawa maksud ketidakseimbangan dalam hubungan sosial. Dengan adanya perspektif seperti orang yang hidung tinggi mungkin dilihat sebagai tidak menghargai orang lain kerana telah ditandai panggilan sombong atau angkuh di mana orang-orang tersebut memandang rendah kepada orang lain. Hal ini berkemungkinan besar wujud disebabkan unsur cemburu, ketidakselesaan atau kekaguman dalam suatu kawasan tertentu. Tambahan pula, makna simpulan bahasa hidung tinggi ini memberi maksud yang berlainan lagi dari segi konteks berubah iaitu seperti yang dapat dilihat melalui konteks formal atau kejayaan. Konteks formal dapat disimpulkan dengan hidung tinggi memberi makna kepada keyakinan diri dalam diri sendiri. Namun demikian, dalam hubungan sosial, simpulan bahasa hidung tinggi biasanya ditafsirkan sebagai sikap yang sombong dan angkuh. Kesimpulannya, kajian ini menggunakan pendekatan semantik inkuisitif yang menganalisis dari 3 tahap semantik iaitu semantik script, semantik resonans dan semantik inkuisitif dalam ke-6 simpulan bahasa yang dikaji. Berdasarkan kata yang digunakan oleh setiap simpulan bahasa, didapati pendekatan ini banyak menggunakan istilah seperti anggota fizikal, haiwan dan benda mati yang dikaitkan dengan keadaan sosial serta budaya. Kajian ini turut menggambarkan proses kognitif yang berlaku dalam simpulan bahasa dan penerangan yang terperinci berkenaan penggunaannya.